Assalamualaikum. Izinkan saya perkenalkan diri saya, Nurul Atika binti Buhari. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya ingin memaparkan isu sosialisme di Malaysia yang kini merupakan pendekatan yang baharu. Sosialisme boleh ditarifkan sebagai sistem organisasi sosial atau ekonomi yang di mana hasil sumber kekayaan dikongsi dan dibahagi sama rata oleh seluruh rakyat. Namun kini, semenjak munculnya pandemik COVID-19, kerajaan telah memutuskan untuk mengklasifikasikan rakyat kepada 3 kumpulan iaitu B40, M40 dan T20. Selain itu, kerajaan juga telah memutuskan untuk memberi bantuan kepada pelajar, terutamanya pelajar daripada golongan B40 dengan menyediakan komputer riba secara percuma dan memberi pencuma akses talian serta wang kebajikan. Seterusnya, royalti ini boleh ditarifkan sebagai bayaran yang diasaskan oleh penggunaan. Bayaran ini akan diberikan oleh pihak pemegang lesen kepada pihak yang lain iaitu pemberi lesen untuk sebagai aset di mana ia merupakan harta intelek. Royalti ini amat sering digunakan oleh industri muzik. Dari segi Al-Quran, tiada yang menyatakan tentang hukumnya. Namun menurut syariah, hak cipta penulisan boleh dikategorikan sebagai hak intelektual di mana hasilnya hendak dikongsi bersama antara penulis dan penerbit. Dari segi undang-undang, pencipta karya mempunyai hak eksklusif untuk mengawal penggunaan karya mereka dalam tempoh masa tertentu mengikut Akta Hak Cipta 1987. Seterusnya, kita hendaklah berlaku jujur dalam segi pekerjaan maupun perkataan dengan mengamalkan sikap berlaku adil sesama manusia. Seperti kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan keunikan tersendiri kerana adanya Sabah dan Sarawak. Namun tercetusnya ketidakadilan berlaku antara pencipta lagu dari Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Seterusnya, pencipta lagu dari Sabah dan Sarawak telah mencuba untuk menuntut papasan royalti daripada pihak badan berkuasa seperti CMO. Namun, cubaan mereka amat memedihkan. Ketidakadilan yang berlaku ini juga telah menyebabkan ekonomi isi rumah bagi pencipta lagu terutamanya daripada penduduk Sabah dan juga Sarawak amatlah terjejas kerana tiada sumber pendapatan yang diperolehi. Seterusnya, isu royalti ini tercetus di kalangan pencipta lagu yang dari Sabah dan juga Sarawak ini apabila dasar salah laku kuasa yang berlaku antara Muzik Right Sabah dan juga Muzik Right Sarawak berhad di mana mereka tidak memberi hak royalti yang sepatutnya kepada pencipta. Namun begitu, mengikut tinjauan sumber data dari skor, tarif pelesenan muzik di tanah air amat cukup untuk membayar royalti artis yang terutamanya berasal daripada Sarawak dan juga Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azri bin Azmi. Saya akan membentangkan tentang kesan sistem sosialisme Malaysia kepada pelajar dan tindakan kerajaan. Sebelum memulakan isi yang perlu dibentangkan, saya akan menerangkan sedikit tentang pendidikan. Definisi pendidikan dalam Islam, menurut Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyuruh baginda membaca dalam keadaan baginda yang buta. Di samping itu, wahyu ini juga mengandungi seruhan belajar mengenali Allah Ta'ala, memahami fenomena alam serta mengenali diri yang merangkumi prinsip-prinsip akidah, ilmu dan amal. Ketiga-tiga prinsip ini merupakan teras kepada falsafah pendidikan Islam. Seterusnya, hukuman pendidikan dalam Islam, perintah menuntut ilmu bagi seorang Muslim sudah secara teras dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Hukumannya adalah wajib dan bagi Muslim, lelaki dan juga perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, mencari ilmu adalah kewajiban setiap Muslim dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher haiwan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya akan memberikan sedikit pendahuluan tentang tajuk saya iaitu kesan sistem sosialisme Malaysia kepada pelajar dan tindakan kerajaan. Pada masa ini, terdapat banyak pelajar di Malaysia yang menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi IPT. Sebahagian peratusan pelajar institusi pengajian tersebut tergolong dalam golongan keluarga berpendapatan rendah B40.
Seperti yang kita dapat lihat, di mana semenjak pandemik coronavirus COVID-19 melanda negara, kita serta dunia telah menyebabkan sistem pelajaran di institusi maupun sekolah tidak dapat dilakukan secara bersemuka dan telah ditukarkan menjadi pelajaran secara di atas talian. Oleh itu, pelajar-pelajar yang tergolong dalam golongan berpendapatan rendah ini, kebanyakannya daripada mereka tidak berkemampuan untuk memiliki kemudahan untuk belajar di rumah, terutamanya dari segi capaian internet, komputer riba dan sebagainya. Faktor pendapatan, jumlah kos hidup, keluarga dan sebagainya juga merupakan salah satu masalah yang mereka hadapi. Tidak dinafikan, pelajar amalan penting dan tidak boleh dipandang remeh. Disebabkan oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia bagi memudahkan mereka untuk belajar secara atas talian dengan menyumbang atau memberi pakej komputer riba. Jadi, saya akan menerangkan isu yang pertama, iaitu pakej peranti siswa beri nafas baru. Di dalam akhbar atas talian Sinar Harian mengemukakan tajuk pakej peranti siswa beri nafas baru buat pelajar, terutamanya golongan B40. Dalam artikel itu mengatakan pakej peranti siswa keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh kerajaan telah memberi ruang untuk pelajar institusi pengajian tinggi daripada golongan B40 untuk meneruskan pembelajaran secara maya dengan lebih kondusif. Rata-rata pelajar menyifatkan inisiatif itu sebagai langkah proaktif dan memberi nafas baru agar mereka tidak tercicir dalam belajar secara atas talian. Dengan wujudnya bantuan ini, ia dapat memberikan kelegaan yang amat besar bagi pelajar IPT ini untuk mengikuti kelas serta menyiapkan tugasan. Sebelum ini, terdapat juga segelintir pelajar yang mengatakan pelajar tersebut tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah disebabkan komputer ribanya yang semakin uzur dan perlu dicas sepanjang masa berikutan masalah bateri. Seterusnya, saya akan menerangkan isu yang kedua, iaitu pelajar terima komputer riba. Dalam petikan asas talian Kosmos yang bertajuk 100,000 pelajar B40 UiTM layak terima komputer. Di dalam petikan artikel ini mengatakan Universiti Teknologi Mara UiTM mengenal pasti bahawa 100,000 pelajar universiti tersebut dalam golongan B40 layak menerima sumbangan komputer riba. Naib Chancellor UiTM juga berkata isu pensyarah dan pelajar yang tular berhubung masalah peranti telah selesai. Namun, usaha untuk membantu pelajar memiliki komputer tetap diteruskan. Akhir sekali, wujudnya bantuan seperti yang diterakan tadi, iaitu pakej kerajaan dan bantuan UiTM, menunjukkan bahawa kerajaan dan juga rakyat mula untuk menyesuaikan diri atau mendekatkan diri dengan sistem sosialisme di Malaysia. Ini juga menunjukkan kerajaan Malaysia mengambil berat tetap terhadap rakyat-rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya ialah berkaitan dengan pekerjaan. Apakah definisi bekerja? Bekerja di dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara menggarangkan semua fikiran, aset dan juga zikir untuk memperlihatkan diri sebagai hamba Allah yang harus mentaklukkan dunia dan memposisikan dirinya menjadi bahagian masyarakat yang paling baik. Apa pula hukum bekerja? Secara garis besar, hukum bekerja dalam Islam adalah wajib dan menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan manusia meliputi diri sendiri dan keluarga serta ibadah dan juga kepentingan sosial. Bekerja dalam ajaran Islam tidak sekadar berlandaskan tujuan yang bersifat duniawi, namun lebih kepada bekerja untuk ibadah. Bekerja akan membuahkan hasil dan hasil itulah yang bisa memberikan makan, tempat tinggal, pakaian, menafkahi keluarga sekaligus menjalani bentuk ibadah lain dengan baik. Berdasarkan petikan berita Sinar Harian, golongan B40 menerima impak yang sangat besar akibat pandemik coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19. COVID-19 bukanlah satu isu kesihatan, tetapi ia juga telah memberi implikasi ekonomi dan telah memberi rakyat gambaran sebenar tentang ketidakselarasan yang berlaku di Malaysia.
Golongan berpendapatan rendah yang dirujuk sebagai B40 merupakan kumpulan yang terkesan teruk dalam tempoh ini. Realitinya, kumpulan B40 sudah terbeban dengan kos sara hidup yang kian meningkat, dan pandemik COVID-19 ini telah menambahkan lagi kegelisahan mereka dengan isu-isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan. Golongan yang paling terkesan ialah pemuda dan graduan B40. Menurut laporan Bank Negara Malaysia 2015 menyatakan kadar pengangguran paling tinggi dicatatkan oleh graduan daripada isi rumah berpendapatan bawah 3,000, iaitu antara 26 hingga 35% jika dibandingkan graduan isi rumah berpendapatan atas 5,000, iaitu 14.4%. Seterusnya, ketidakpadanan pekerjaan dengan pendidikan menyebabkan pekerja muda mendapat gaji yang rendah. Selepas kes COVID-19 menurun, graduan daripada golongan B40 akan berhadapan dengan kesukaran mendapatkan pekerjaan dan gaji yang setimpal sekiranya ekonomi lambat dipulihkan. Ironinya, pekerja muda ialah kumpulan yang sukar mendapat kerja, tetapi mereka kumpulan yang mudah untuk diberhentikan kerja, khususnya pada waktu krisis. Jadi, pendekatan kerajaan untuk menguruskan cabaran ekonomi bagi golongan B40 perlu berubah secara menyeluruh selepas kes COVID-19 semakin berkurang. Bilangan kes COVID-19 juga telah menunjukkan refleksi sebenar struktur ekonomi negara adalah rendah dan gagal dalam membantu rakyat untuk bertahan sewaktu krisis berlaku. Pelaburan ekonomi untuk mencipta pekerjaan baharu begitu penting bagi memastikan pekerja B40 mendapat pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang setimpal. Pelaburan dalam industri agro pertanian, ekonomi hijau, kesihatan, pekerja sosial dan ekonomi gig dapat memberi jaminan pekerjaan bagi menggantikan pekerjaan mereka sebelum ini yang terkesan akibat kemelesetan ekonomi akibat COVID-19. Kadar kemiskinan juga akan meningkat kerana peluang pekerjaan semakin kecil dan ditambah dengan jumlah mereka menganggur dan kehilangan pekerjaan. Ini perkara yang perlu diperhalusi dan dilihat sebaik mungkin oleh semua pihak, terutama sekali pihak kerajaan. Begitu penting kerajaan melihat perspektif baharu dalam menyelesaikan ketidakselarasan ekonomi negara yang memberi kesan kepada pekerjaan dan pendidikan isi rumah B40. Cabaran sebenar sekarang adalah perancangan untuk memastikan jurang ketidakselarasan tidak melebar dengan lebih buruk lagi selepas COVID-19 mula reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, saya Akmal Halili binti Hafisi akan menerangkan mengenai isu haji, iaitu isu kos haji di antara golongan B40 dan juga M40. Baiklah, seterusnya bila kita bercakap mengenai haji, ianya tidaklah kedengaran begitu asing, terutamanya bagi umat Islam, kerana haji merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam adalah perkara ataupun ibadah-ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada definisi haji. Apakah yang dimaksudkan dengan haji? Baiklah, maksud haji dari segi bahasa ialah menuju ataupun mengunjungi sesuatu tempat, manakala dari segi istilah pula adalah mengunjungi Baitullah, iaitu Kaabah pada masa tertentu, iaitu pada bulan tertentu seperti bulan haji, iaitu bulan Zulhijjah bagi bulan-bulan Islam, serta melaksanakan perkara-perkara wajib ibadah haji. Baiklah, itu adalah dari segi definisi haji. Bagaimana pula dengan hukum haji? Hukum bagi menjalankan haji adalah wajib, terutamanya bagi semua umat Islam yang berkemampuan. Terdapat beberapa dalil dan juga hadis yang membuktikan mengenai
hukum haji serta ibadah haji ini di dalam Al-Quran dan serta hadis-hadis sahih. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada isu kos haji. Isu yang pertama ialah isu mengenai syur subsidi haji bersasar utamakan B40. Seperti dalam akhbar yang tertera, tabung haji disarankan agar memberi subsidi haji secara bersasar terutamanya kepada golongan B40 serta golongan yang memerlukan. Hal ini kerana kos bagi seorang haji telah meningkat kepada RM25,000 dan bayaran subsidinya adalah sebanyak RM9,980. Kos ini adalah terlalu tinggi untuk ditanggung oleh pihak tabung haji. Oleh itu, Ketua Penerangan Parti Bangsa Malaysia Zakaria Abdul Hamid telah mengutarakan carangan beliau agar pemberian subsidi ini diutamakan kepada golongan B40 dan kepada mereka yang memerlukan dahulu. Sehubungan dengan itu, beliau juga turut menyatakan pendapat beliau bahawa golongan M40 dan juga T20 mampu untuk menggunakan perbelanjaan sendiri tanpa memerlukan bantuan subsidi daripada kerajaan. Sekaligus dengan wujudnya kaedah subsidi haji secara bersasar ini, ianya akan dapat meringankan sedikit sebanyak tanggungan serta kos yang akan ditanggung oleh kerajaan dan juga tabung haji. Seterusnya, tabung haji juga memaklumkan bahawa kenaikan kos haji adalah disebabkan oleh kenaikan cukai serta caj perkhidmatan yang dikenakan oleh Arab Saudi. Kos berkenaan mengalami peningkatan sebanyak 12% berbanding seorang jemaah haji RM22,900 pada tahun 2019. Kos ini dikatakan meningkat disebabkan oleh hampir kesemua perkhidmatan yang dikenakan oleh Arab terkesan dengan kadar inflasi yang berlaku di sana, termasuklah kos penginapan juga. Walaupun begitu, Menteri di Pejabat Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad telah memberi jaminan kepada kerajaan bahawa kerajaan akan terus tetap memberi bantuan subsidi kepada jemaah haji walaupun kos haji dijangka meningkat pada tahun ini. Isu yang seterusnya ini telah menarik banyak perhatian daripada orang ramai. Isu ini ia bertajuk kos haji, kaji semula perbezaan kos B40 dan juga M40. Berdasarkan keratan akhbar dalam talian dari berita awal ini, dalam berita ini menunjukkan bahawa para penduduk ataupun orang ramai yang telah ditemu ramah mengenai isu kos haji yang berbeza di antara golongan B40 dan juga M40. Kebanyakan daripada mereka merupakan penduduk kampung yang berumur daripada lingkungan 40-an sehingga 50-an. Para penduduk yang ditemu bual turut menzahirkan rasa sedih mereka kerana ramai di antara mereka yang bakal menunaikan haji tapi tidak dapat menunaikan ibadah haji akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan hasil daripada temu ramah yang dijalankan, terdapat segelintir daripada orang ramai yang menyatakan bahawa mereka setuju dengan kos yang dikenakan kepada golongan B40 kerana mereka berpendapat bahawa kos itu adalah sesuai dan mampu bagi golongan B40. Namun, masih terdapat beberapa ataupun setengah daripada mereka yang menyatakan ketidakpuasan hati dengan perbezaan kos yang diberikan kepada golongan B40 ini. Mereka daripada golongan M40 ini mengatakan bahawa perbezaan kos ini adalah tidak adil kerana mereka berpandangan bahawa mereka daripada golongan M40 juga turut terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi mereka merasakan perbezaan kos ini adalah sangat tidak adil serta meminta agar kerajaan dan juga tabung haji membuat semakan serta mengkaji semula perbezaan kos haji di antara B40 dan juga M40. Dan yang terakhir, saya Syasha Shakira binti Zulkarnain akan menerangkan serba sedikit berkenaan kaum. Jadi, apakah itu kaum? Seperti yang kita sedia maklum, kaum merupakan golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar, iaitu suku bangsa. Kaum juga boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain bagi bangsa. Ia merujuk kepada sesuatu kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan dari segi budaya, kepercayaan dan fizikal. Negara kita Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan juga India. Baiklah, hubungan kaum harmoni mengikut perspektif Islam.
Asas pemikiran Islam kepada hubungan antara kaum ialah persamaan antara sesama manusia biar dari mana asal maupun keturunan adalah sama sahaja kejadiannya. Manusia telah diciptakan Allah dengan sebaik-baik ciptaan berbanding makhluk lain yang bebas hidup dan meneruskan kehidupan. Hal itu tidak sedikit pun terhalang kerana berbeza agama, bangsa, keturunan atau minoriti dalam sesebuah negara. Kita semua sama sahaja berhak untuk hidup sebagai manusia yang bermaruah, peroleh peluang yang sama untuk mencari rezeki dan kekayaan di bumi Allah, mendapatkan sumber pendidikan dan mempunyai kedudukan yang sama di sisi undang-undang. Surah Al-Isra 17 ayat 70. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dan surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan yang ini dan beramah mesra antara satu sama yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Jadi di sini kita akan bahaskan isu jurang ekonomi antara kaum. Malaysia merupakan negara membangun yang kaya dengan sumber asli dan bahan mentah, yang secara tidak langsung telah mewujudkan pelbagai sektor ekonomi kepada masyarakat. Antara sektor utamanya adalah perkhidmatan, perniagaan dan kewangan, pendidikan, perkhidmatan awam, petroleum dan gas, pertanian, minyak sawit dan sebagainya. Namun, perkembangan yang baik dari segi pertumbuhan ekonomi ini tidaklah mencerminkan pelibatan semua kaum dalam setiap sektor ekonomi utama, terutamanya pelibatan rakyat dan etnik asal di Sabah dan Sarawak. Kesan dasar ekonomi tinggalan penjajah telah menyusahkan usaha kerajaan untuk menyusun semula pelibatan semua kaum dalam setiap sektor ekonomi utama negara. Hal ini telah menyebabkan hasil pembangunan ekonomi negara yang akan dinikmati nanti terus didominasi oleh satu kaum tertentu sahaja. Jadinya, kesan daripada realiti ini akan menjadikan jurang pendapatan antara setiap kaum akan terus melebar dan berpanjangan. Rentetan daripada itu akan timbullah persepsi dan prejudis yang tidak baik oleh sesuatu kaum terhadap kaum yang lain akibat pengagihan pendapatan dan kekayaan yang tidak sekata untuk setiap kaum dan etnik di Malaysia. Seterusnya, isu kemiskinan etnik asal di Sabah dan Sarawak, di mana segelintir rakyat di sana mempertikaikan pembahagian pendapatan yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka yang sebenarnya turut berhak mendapatkan hasil yang sama seperti rakyat di semenanjung Malaysia. Mereka yang tinggal di kawasan pedalaman menghadapi kebatasan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar kerana tidak mendapat hospitality yang mencukupi seperti jalan raya dan air yang bersih. Jelaslah di sini bahawa dua negeri tersebut seperti dianaktirikan sahaja, sedangkan telah bergabung dengan semenanjung Tanah Melayu sejak tahun 1963 lagi. Selain itu, wujudnya pembahagian sektor ekonomi mengikut kaum yang boleh menimbulkan rasa prejudis dalam kalangan rakyat terhadap kerajaan. Hal ini demikian kerana sektor perniagaan dan industri didominasi oleh kaum Cina sahaja, sekaligus melebarkan jurang pendapatan kekayaan di antara etnik tidak kira di negeri Sabah maupun Sarawak. Sebaliknya juga terjadi di negeri semenanjung Malaysia. Oleh yang demikian, kerajaan seharusnya membaik pulih semula urus tadbir pengurusan sumber manusia dalam sektor awam dan swasta di negara ini, terutamanya di Sabah dan Sarawak, yang perlu diberi perhatian lebih. Kerajaan juga harus menitikberatkan penyataan orang Melayu dalam sektor ekonomi
yang dilihat agak jauh ketinggalan berbanding bangsa lain di negara ini supaya jurang ekonomi antara kaum di negara tidaklah terlalu renggang. Berdasarkan keseluruhan isu sosialisme ini, kita dapat simpulkan terdapat beberapa cadangan ataupun baik pulih yang dapat kita tambahkan bagi meluaskan lagi idea serta sistem sosialisme ini. Dan di antaranya ialah kerajaan selalu mengambil berat mengenai taraf pendapatan M40 dan juga Tin20. Kerajaan perlu menitik beratkan berapakah tanggungan yang ditanggung oleh satu keluarga tersebut. Kerajaan juga perlu menambah baik dalam hal kesaksamaan dan kerajaan memandang hal ini dan membaik pulih ataupun membuat semakan semula mengenai kesaksamaan antara rakyat. Kesimpulannya, sosialisme telah diperkenalkan dan terbuka luas dalam masyarakat setelah berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada tahun 2019. Sosialisme juga bermaksud teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi. Sosialisme juga memberi banyak kebaikan, ilmu serta kesedaran kepada kita.